Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Yang berbahagia Tuan Musi Masjid Qaryah Kampung Paya, Tuan Haji Zainal Azim, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan diharapkan segala amalan dan perbuatan kita semuanya diterima oleh Allah hendaknya insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung kuliah kita, iaitu hadis yang ke-7 yang bertajuk pelbagai jenis nasihat daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yang bermaksud ad-dinu an-nasihah, agama itu merupakan nasihat. Qulna liman? Kami bertanya, kerana siapa? Qala, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, lillahi, bagi Allah, wa li kitabihi, dan kitabnya, wa li rasulihi, dan rasulnya, wa li a'immatil muslimina, dan pemimpin-pemimpin muslimin, wa ammatihim, dan masyarakat semuanya. Hadis riwayat Muslim bernombor 55, Abu Daud 4944 dan An-Nasai juzuk 7, hadis yang ke-7, juzuk yang ke-7 156. Jadi kita tengok kepada biografi ringkas perawi Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Tamim bin Aus Ad-Dari bin Kharijah. Ad-Dari adalah nisbah kepada Ad-Darain. Hani dari Lakham. Kunyah beliau ialah Abu Ruqayyah, yang diambil daripada anak perempuan beliau. Ruqayyah tu nama anak perempuan beliau, jadi dipanggil bapa kepada si Ruqayyah. Agama asal beliau ialah Masihi ataupun Kristian, kemudian memeluk agama Islam pada tahun ke-9 Hijrah, menetap di kota Madinatul Munawwarah, kemudian berpindah ke Syam selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian menetap di Baitul Maqdis di Palestin. Beliau terkenal dengan kekuatan tahajud dan menghidupkan malam. Diceritakan apabila beliau bangun untuk bertahajud sehingga pagi, lalu beliau menangis setelah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibal ladzina najtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Yang bermaksud, patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa mereka hidup dan semasa mereka mati. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Suratul Jasiyah ayat 21. Selain daripada itu juga, beliau merupakan orang yang pertama menyalakan pelita di masjid dan perintis kepada penceritaan pada zaman Umar radhiyallahu an dengan izinnya.
Baginda SAW pernah bercerita tentang kisah Al-Jassasah dan Ad-Dajjal di mimbar, dan kisah itu Nabi Muhammad SAW mendengarnya daripada beliau. Al-Jassasah ni binatang yang berbulu lebat, kemudian dia menjaga Dajjal di satu pulau. Kalau kita baca hadis daripada Abu Tamim Ad-Dari ni lah, Abu Ruqayyah ni, jadi Nabi kita ambil secara langsung daripada beliau. Pada masa tu bot ataupun sampan yang dinaiki oleh beliau pecah, lalu terdampar di satu pulau yang kita tidak tahu di manakah tempatnya. Jadi maknanya Nabi cerita benda tu dia berbulu, berbulu, tak tahu mana depan, mana kubul dan mana kubul dia. Kemudian dia menjaga satu orang yang diikat dengan rantai. Jadi dia bertanya siapa orang tu tak jawab. Orang tu tanya pula, dia kata sekarang ni zaman Nabi siapa? Jadi Abu Tamim ni dia jawab, dia kata sekarang ni zaman Nabi Muhammad SAW. Dia kata adakah dia masih hidup? Dia kata masih hidup. Kemudian dia menyebut nama-nama tempat. Contohnya macam dia kata ada satu tempat tu adakah masih berbuah kurma dia? Dia kata masih. Kemudian dia tanya sungai Tabari di Jordan, adakah dia masih ada? Maknanya tidak kering lah. Dia kata masih ada dan digunakan oleh orang. Kemudian dia pun senyap. Jadi itu antara tanda-tanda bila di tempat tersebut yang disebut oleh orang tersebut, bila dia tidak berbuah, kurma dia tidak berbuah, kemudian sungai itu ataupun tasik itu dia kering, jadi maknanya dia akan keluar. Itu salah satu tanda lah. Kita pun tak tahu sama ada kita sempat hidup ataupun tidak lah, wallahu alam. Tapi benda-benda tu memang ada di Jordan. Satu di Jordan contohnya macam Laut Mati lah. Pada baru-baru ni dia berlakunya banjir kan. Tak pernah dalam sejarah dia banjir. Terkejut. Laut Mati dia tidak ada ombak, dia tidak macam pantai Port Dickson. Dia tidak ada ikan, tidak ada apa, dia ada tanamannya, hidupannya macam tu je. Sebab kepekatan air laut tersebut, tasik, kita orang panggil tasik, tapi sebab perkataan baharul mayit, baharun tu ialah laut. Jadi orang kata lah laut mati, baharul mayit. Baik, jadi beliau telah meriwayatkan 18 buah hadis daripada Nabi SAW. Jadi para sahabat Nabi yang besar juga mengambil hadis daripada beliau. Antaranya ialah Ibn Abbas, kemudian Anas bin Malik, Abu Hurairah dan sebahagian besar daripada kalangan tabi'in. Tabi'in ni orang yang hidup selepas zaman sahabat lah. Mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi kita lah. Kalau sahabat tu dia bertemu dengan Nabi kita dan beriman, tu sahabat. Kalau tabi'in ni mereka tidak sempat bertemu dengan Nabi kita, tapi mereka ni dia belajar daripada para sahabat. Dia ambil contohnya macam Sa'id bin Musayyib, kemudian Urwah bin Zubair, ada anak kepada Sayyidina Zubair, iaitu sepupu Nabi. Anak dia ni ada seorang tu bernama Urwah. Urwah ni ada kata tidak sempat bertemu dengan Nabi, tidak seperti abang dia Abdullah, ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair, yang dikenali sebagai hawari Nabi SAW. Jadi Abu Nu'aim berkata Tamim Ad-Dari berasal daripada seorang pendeta yang zamannya dan ahli ibadahnya dalam kalangan penduduk Palestin. Duduk di Palestin, di kalangan penduduk Palestin.
Palestin dulu sama. Halab berkata Tamim Ad-Dari telah mengkhatamkan Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Dan Ibn Sirin juga berkata sesungguhnya Tamim Ad-Dari membaca Al-Quran dalam 1 rakaat. Itu kelebihan beliau lah. Beliau meninggal dunia di Palestin pada tahun 40 Hijrah. 40 Hijrah ni selepas zaman Sayyidina Osman bin Affan. Itu zaman Sayyidina Ali. Dia ada, orang kata apa, ada urutan kan, tahun-tahun hijrah ni dia ada kaitan demi kaitan. Macam zaman Sayyidina Ali dah lain, zaman Sayyidina Ali, kemudian zaman orang kata kemunculan dinasti Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini pun sahabat Nabi juga. Kita pun tak boleh nak cakap apa. Jadi mereka ni bertelagah di antara satu sama lain. Jadi tak apalah, pertelagahan mereka tidak apalah, sebab mereka itu adalah sahabat Nabi, dan sahabat ini adalah hawari Nabi SAW. Okey, keistimewaan hadis ini dikategorikan juga jawami'ul kalim. Maksud dia ungkapan yang ringkas dan mengandungi makna yang padat. Terdiri daripada kalimah yang ringkas tetapi mempunyai makna dan faedah yang agung, sehingga kita dapati keseluruhan hadis Nabi SAW dan hukum syariah, sama ada usul, benda asal utama, kemudian furu' cabang, termasuk dalam hadis ini. Dia ada pecahan lah. Itu perbahasan orang kata ulama. Kemudian dia dikupas. Walaupun dia hadis tu pendek kan. Macam ada satu hadis tu dia panjang, tapi biasanya orang sebutlah innamal a'malu binniyat kan. Sesungguhnya setiap amalan itu hendaklah dimulakan dengan niat. Ada lagi bawah tu. Cuma perkataan tersebut, hadis tu dijadikan sebagai orang kata apa, qawaidul fiqhiyah, antara kaedah fiqh. Maknanya macam kita mazhab Syafi'i, setiap ibadah kita hendaklah disertakan dengan niat. Contohnya solat lah kan. Solat kita nak semayang, kita kenalah niat. Jadi niat bergantung kepada kita punya keadaan lah, keadaan dan waktu solat kita macam mana. Okey, Imam Ibn Daqiq Al-Aid telah berkata dalam bahasa Arab tidak ada kata lain yang pengertiannya setaraf dengan kata nasihat, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahasa Arab tentang perkataan al-falah yang tidak memiliki padanan setara yang mencakupi makna kebaikan dunia dan akhirat. Kan al-falah tu maksud dia mari, contoh hayya 'alal falah kan, marilah menuju kepada kemenangan kan. Kadang-kadang kita fikir kan kemenangan tu yang macam mana, sebab dia terlalu umum sebenarnya. Hayya 'alas salah, marilah kita semayang. Jadi orang yang pergi semayang, dia dapatlah tu hayya 'alal falah. Termasuklah ke dalam golongan yang diberikan kemenangan. Cumanya benda tu umum kan. Solat pun sama. Solat sama ada kita seorang, kita berjemaah. Tengok juga berjemaah kat mana kan. Ada berjemaah di masjid, ada berjemaah di surau, ada berjemaah di dalam rumah kan. Ada macam tu. Dia tidak membiarkan keluarganya semayang seorang-seorang. Jadi pahala tu kita buat secara berjemaah. Tapi yang afdalnya hendaklah dibuat di masjid ataupun di surau lah. Tapi keutamaan di masjid. Sebab masjid kita ada niat iktikaf. Dia tidak sama macam surau. Surau tidak ada iktikaf. Masjid dia ada iktikaf. Kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid hanya di masjid sahaja, tidak ada di surau.
Jadi ada kupasan kan. Benda pun kita sembahyang sunat tahiyatul masjid memang di masjid, bukan di surau, bukan di rumah. Baik. Jadi Imam Abu Daud mengatakan bahawa 5 hadis yang membincangkan berkenaan dengan masalah-masalah fiqh. Antaranya dalam kitab ni dia kata hadis yang pertama, ke-6, ke-7, ke-9 dan ke-32 daripada hadis 40 ni lah. Hadis 40 ni hadis pertama itulah dia. Memang Imam Nawawi ni telah meletakkan hadis berkenaan dengan niat ni dimulakan dalam kitab beliau. Maknanya dalam hadis 40 dan juga ada juga diletak dalam kitab Al-Azkar dan Riyadhus Salihin. Tiga ni dikarang oleh beliau. Ni kitab besar dia lah. Tapi kadang-kadang kita jarang-jarang jumpa lah, macam Riyadhus Salihin ataupun Al-Azkar. Cuma sekarang ni lah banyak diterjemahkan. Sama ke hadis 40. Kalau macam masa ada seorang syekh tu daripada Iraq, nama dia Ustaz Dr. Hasan Ad-Dari. Dia ni berasal daripada Iraq. Dia kata dia hafal Quran umur dia 7 juga, 7 tahun. Kemudian dia hafal hadis 40 tu ketika umur dia tidak sampai 10 tahun. Arab lah ada dia orang ni yang orang kata apa, diberi pendedahan awal untuk menghafal saya kata Al-Quran. Kemudian dia hafal hadis. Kitab-kitab yang penting-penting tu dia hafal. Jadi dia kata hadis 40 tu dah dalam kepala. Kita hadis 40 kadang-kadang baru kita jumpa kan. Tapi tak apalah, kita berkongsi ataupun kita belajarlah kan. Baik, Muhammad bin Aslam At-Tusi sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Hilyatul Awliya, iaitu Abu Nuaim Al-Asfahani, mengatakan bahawa hadis ini hadis pokok dan mengandungi 1/4 daripada agama. Jadi kita tengok kepada petunjuk hadis dan faedah hadis ini. Jadi pertama, Imam Ibnu Daqiq mengatakan bahawa ayat kalimah agama adalah nasihat, bermaksud sebagai tiang dan asas dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud haji adalah Arafah kan, wukuf di Arafah. Tak pergi wukuf di Arafah, habis haji kan. Jadi perkataan pendek, haji adalah Arafah kan. Maknanya wukuf di Arafah adalah asas terpenting dalam ibadah haji. Macam mana pun memang kena pergi situ dulu. Baik, yang kedua, agama itu adalah nasihat. Ini bererti bahawa agama itu terletak pada nasihat, sebab nasihat mengandungi taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, beriman serta beramal dengan kitabnya dan sunnah Rasulnya. Yang ketiga, dalam bahasa Arab, nasihat ini diambil daripada 2 perkataan. Yang pertama, mereka berkata nasahar rajulu taubatu, maksudnya saubahu. Nasaha ar-rajulu saubahu, maksudnya seorang lelaki menjahit pakaiannya. Saub tu baju. Tapi kita bolehlah baju kain Maksudnya orang tu berkehendak untuk memperbaikinya ataupun menjahit, bisa kata sekiranya adanya koyak pada kain tersebut. Okey, yang kedua, mereka berkata nasahtul asal. Nasah tu bermaksud aku menapis. Asal ni madu. Madu ni rasanya manis kan. Jadi dia kata aku menapis manisan. Jadi maknanya menggunakan kata-kata yang halus serta ikhlas,
bersih dari maksud yang tidak baik. Jadi kita ambil yang baik-baik tu, yang elok tu kita ambil kan. Jadi sama, nasihat adalah istilah sebagaimana kata Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah, iaitu prihatin hati kepada orang yang dinasihati, sama ada perkara yang wajib ataupun sunat. Jadi maksud sebenar nasihat kepada Allah iaitu mengikut perintah Allah. Bukannya kita menasihati Allah, bukan. Nasihat kepada Allah tu bermaksud mengikut apa yang Allah suruh. Manakala nasihat kepada kitabnya iaitu dengan membaca, memahami, kemudian kita bertadabbur, kita baca, tengok ayat tu kan. Ayat Quran ni kan dia bermacam-macam bentuk kan. Ada tu ayat dia pendek-pendek, ada tu ayat dia panjang, kemudian dia tersusun kan. Kalau kita tengok betul-betul ada nampak kan. Perkataan dia pendek-pendek. Contohnya macam wadduha, satu perkataan. Kemudian kenapa Allah bersumpah demi waktu pagi kan. Wal asri, kenapa Allah bersumpah demi masa. Wal fajri, pada waktu fajar kan, Allah bersumpah pada waktu fajar. Jadi benda tu perkataan dia pendek-pendek kan. Ada tu dibagi misal kata huruf kan, alif lam mim. Kita pun tak tahu perkataan tu ada maksud, cuma kita tak tahu apa benda. Yang kita baca alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, yasin dan sebagainya. Jadi maknanya ayat Al-Quran ni memang kalau kita tengok dalam sejarah zaman Nabi kita, kemudian Arab Jahiliyah, memang tidak mampu menandingi kehebatan Al-Quran itu sendiri. Panggillah siapa-siapa ulama bahasa dia orang pada masa tu, penyair-penyair hebat mereka seperti Amrul Qais, Nabira Az-Zubyani dan sebagainya. Orang dulu-dulu bila dia bersyair, dia ada dia punya pertandingan dia. Bila menang, syair orang tu dia akan ditulis dengan dakwat emas. Lepas tu digantung dekat Kaabah dululah, masa zaman Arab Jahiliyah. Itu sebabnya masa Nabi kita pada masa pembukaan kota Mekah kan, jadi ada 360 buah berhala yang besar-besar dekat situ. Ada di Kaabah itu sendiri lah. Dekat luar, dekat dalam, letak patung-patung, nama macam-macam kan, Hubal, Manan, Uzza, Lata kan. Kalau tengok misal kata cerita dalam peperangan Uhud, Hindun ada sebut nama Tuhan-Tuhan tu, sebab mereka telah berjaya mengalahkan ataupun menewaskan Islam pada masa peperangan Uhud kan. Dia dah dapat, Wahsy dah dapat bunuh Hamzah. Kita tak boleh nak salahkan Wahsy juga, sebab Wahsy ni adalah sahabat Nabi. Tapi ialah sejarah sebelum dia Islam, kemudian dia Islam. Sama juga macam sahabat-sahabat yang lain, macam Khalid Al-Walid kan. Khalid Al-Walid antara panglima tentera yang bijak. Tengok peperangan yang diketuai oleh beliau semua menang, termasuklah dalam peperangan Uhud itu sendiri. Dia kafir pada masa tu. Dia tengok bukit tu kosong, macam mana dia boleh patah balik dengan tentera berkuda. Dia patah balik, kemudian dia serang daripada belakang. Sedangkan pada masa tu kita dah menyangkakan bahawa Islam menang. Okey, itu dalam peperangan lah, peperangan Uhud. Baik, kita tengok kepada yang kelima, nasihat bagi Rasulnya. Jadi dia kata beriman kepadanya dan beriman pula bahawa beliau adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada semuanya kan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada seluruh alam.
Tu dia Nabi kita. Okey. Jadi kita hendaklah menyayangi baginda dan kita hendaklah mengambil ataupun mencontohi baginda. Tidak ada contoh yang terbaik melainkan beliau, baginda. Contoh-contoh yang baik itu banyak pada baginda sendiri. Kita ambil dan kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita lah, sebagai tauladan kan. Jadi mengasihi, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya dan membela agamanya. Kalau kita tengok Nabi kita ni bila berdakwah di Makkah ataupun di Madinah, memang kita tengok cerita macam mana orang ni tertarik kepada baginda. Orang pun tak percaya bahawa orang kata Nabi kita ni bila dia menyebarkan dakwah Islam tu, dia kata Nabi kita ni dah tak macam zaman sebelum tu. Zaman baginda sebelum menyebarkan dakwah Islam. Jadi orang katalah Nabi kita ni macam-macam kan, telah keluar tak nak sembah berhala, melarang menyembah berhala. Betul lah tu Nabi. Cuma pada masa tu orang yang menyembah berhala tu memang kuat lah, agama menyembah berhala. Tapi ada juga Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang tertentu macam Abu Zar Al-Ghifari. Bila dengar cerita ada seorang Nabi, dia telah menyebarkan dakwah Islam. Bila dia jumpa Abu Jahal, dia jumpa Abu Jahal, dia tanya Abu Jahal. Abu Jahal jawab, betul, Nabi kita ni menyebarkan, Muhammad menyebarkan agama baru. Agama dia kata dia suruh kita menyembah Allah Ta'ala, dia sebut. Tapi Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Jahal. Tapi Abu Zar ni dia tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abu Jahal. Kemudian dia jumpa Nabi kita kan. Sebelum tu dia jumpa juga Sayyidina Ali kan. Dia tengok apa kau buat ni, dia tanya kan. Sayyidina Ali kata ni cara kita beribadah kepada Allah. Kita memang dulu ada solat sebelum solat itu diwajibkan. Solat fardhu lima tu ada solat pagi dan solat kata malam, ada kata petang 2 rakaat. Jadi ditunjuk cara. Kemudian memang Abu Zar ni dia tertarik. Kemudian dia kata, apa kata aku nak jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, Nabi cerita kan, jangan menyengutukan Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman dengan kitab, percaya kepada hari kiamat dan qada dan qadar. Jadi dia kata okey, dia terima. Kemudian apa yang aku lakukan wahai Nabiullah. Nabi kita kata apa? Kau sampaikan dakwah kau kepada kaum kerabat engkau sendiri. Jadi dia kata baiklah. Dia pun balik ke perkampungan dia pun menyebarkan dakwah Islam. Memang lepas tu memang satu batalion memeluk agama Islam. Dia sikit macam Sa'ad bin Ubadah ataupun Sa'ad bin Mu'az. Ada sahabat-sahabat Nabi yang daripada golongan Ansar kan. Bila dia ni masuk Islam je, insya-Allah dia punya kaum dia ikut sekali. Itu sebabnya macam Abu Zar dia selamba takbir di depan Kaabah. Kan orang kafir Quraisy ni tengok, siapa pula takbir. Kemudian dia belasah Abu Zar ni. Kan bila dia belasah dia pukul sampai lembik. Jadi pada masa tu Sayyidina Abbas, pakcik Nabi Abbas, dia kata apa? Kau pukul siapa ni? Dia terkejut bila tengok apa nama pembesar Quraisy ni, kafir Quraisy ni memukul Abu Zar. Kau tahu tak ni siapa orang yang kau pukul ni? Jadi dia orang ni tak tahu. Bila kita berniaga pergi ke Syam, sudah pasti kita akan melalui perkampungan dia ni, perkampungan Al-Ghifari. Maknanya Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Kita lalu kat dia. Kalau misal kata dia rompak kita, dia tawan kita dan kita memang jadi hamba, jadi memang pembesar kafir Quraisy dia minta maaf.
Dia minta maaf kan. Dia kata tak apa, minta maaf ni. Kemudian Abu Zar pun balik, dia menyampaikan agama Islam. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah tu dia bertemu dengan Nabi. Dia datang dengan satu batalion. Terkejut Nabi tengok. Dan Abu Zar telah berjaya mengislamkan kaum kerabat dia dan kabilah dia sendiri. Baik. Jadi kita tengok dekat sini, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti mengasihi Allah Taala, seperti mana firman-Nya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku, nescaya Allah mengasihi kamu. Suratul Imran, surah Ali Imran ayat ke-31. Ni ayat ni biasa disebut. Jadi an-nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, menuntut ke atas kaum muslimin supaya mengkaji sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab serta berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat ikut semua, kita ikutlah sikit-sikit. Tapi kalau dapat ikut semua tu alhamdulillah. Macam sahabat Nabi ni betul, dia akan buat ikut macam mana apa yang Nabi kita buat. Kadang-kadang sampaikan mereka ni ingat. Sebagai contohlah, bila Sayyidina Bilal, Nabi kita wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah dia keluar daripada Madinah. Masa keluar tu pula dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Pada masa tu dia khalifah yang pertama kan. Dia belum digelar Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ni Sayyidina Umar. Jadi pada masa tu memang dia nak keluar daripada Madinah sebab dia tak sanggup dah. Bila Nabi kita dah wafat, bila dia azan memang tak keluar suara dia. Sebab bila disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah pasti tersangkut. Nabi kita dah tak ada. Sampai satu masa dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia kata aku nak keluar daripada Madinah, aku tak nak azan lagi dah. Sejarah dia. Sayyidina Abu Bakar pula asal dia tidak mahu melepaskan Sayyidina Bilal. Tapi kalau ikut sejarahnya, Sayyidina Abu Bakar lah yang membeli Sayyidina Bilal daripada Umayyah bin Khalaf kan. Umayyah bin Khalaf pun mati juga dalam peperangan Badar, tak sampai dia dapat hidayah. Ada seorang lagi yang dibunuh oleh Nabi, nanti kita cerita kan. Nabi kita pernah membunuh musuh, tapi tu ya seorang. Jadi maknanya Sayyidina Bilal ni pula memang dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia tanya Sayyidina Abu Bakar ni, kau beli aku ni sebab apa? Dan kau bebaskan aku ni sebab apa? Jadi Sayyidina Abu Bakar dia jawab, aku beli engkau, aku bebaskan engkau kerana Allah, bukan kerana lain. Bila Sayyidina Abu Bakar jawab dengan tegas, jadi Sayyidina Abu Bakar kata macam tu kan. Dia kata aku beli engkau ni bukan sebab lain, aku beli engkau ni kerana Allah, aku bebaskan engkau kerana Allah, bukan sebab kepentingan dia sendiri, bukan. Sedangkan dia membeli Sayyidina Bilal dengan harga yang di luar jangkaan kita lah. Kalau misal kata 0,5 kilo emas, kita pun tak ada duit banyak tu. 0,5 kilo 1 gram pun dah juling lah kan. RM250 ke. Hari-hari naik. Turun tak nak dah naik. Hujan dia turun. Okey. Oleh itu maknanya Sayyidina Bilal pun keluarlah daripada Madinatul Munawwarah, sampailah Sayyidina Abu Bakar wafat. Jadi pada masa itu bila naiknya Sayyidina Umar jadi khalifah, dia dah lama tak dengar suara Bilal ni. Sayyidina Bilal dengar suara Bilal. Jadi sahabat-sahabat ni kata, Sayyidina Bilal dia sekarang ni berada di Syam, di Syria. Jadi dia kata,
apalah, nanti kita orang jumpa, kita pesan dekat dia, suruh balik ke Madinah. Kemudian Sayyidina Bilal pun, dia pun dah lama dah tak balik. Sampaikan dia bermimpi bertemu dengan Nabi kita. Nabi kita kata, kenapa engkau tak balik ke Madinah ziarah aku? Nabi pesan suruh Bilal balik. Sayyidina Bilal kata, baiklah ya Rasulullah, aku pergilah ke Madinah. Jadi bila sampai ke Madinah, Sayyidina Umar suruh Sayyidina Bilal ni azan, kan, suruh azan. Dia tak nak, sebab kalau dia memang dia terfikir Nabi kita ni. Hasan dan Husin pun bila dia pegang Sayyidina Bilal kata azan lah pakcik, pakcik azan lah. Sebab Sayyidina Bilal ni, antara kelebihan beliau, dia adalah antara sahabat yang boleh masuk ke dalam rumah Nabi tanpa had, tanpa hijab. Tu kelebihan dia. Ada sahabat-sahabat Nabi ni, bila dia masuk ke dalam rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, dia masuk macam tu je. Tak ada kata dia masuk, tak ada. Nabi masuk, suruh masuk. Ada sahabat-sahabat yang tertentu. Salah seorang ni Sayyidina Bilal. Jadi bila Sayyidina Hasan dan Husin suruh Bilal azan, barulah sebab dia kata Sayyidina Hasan dan Husin ni, dia antara kerabat Nabi yang mana muka dia serupa dengan ataupun hampir-hampir sama dengan Nabi kita. Ni dia. Ada kerabat Nabi ni, salah seorang ni Hasan, Husin. Kemudian ada seorang nama dia Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan bin Harb, nama dia Abu Sufyan bin Al-Haris. Mungkin pernah saya sebut, sepupu Nabi. Sebab bapa dia Al-Haris bin Abdul Muttalib itu kira adik-beradik dengan bapa Nabi kita bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi dia sepupu sekali kan, rapat. Ada ni rupa dia Nabi kita. Tapi dia ni bila Nabi menyebarkan dakwah Islam, dia antara orang yang paling kuat menentang. Walaupun pada masa mula-mula tu dia tak ada masalah. Mula-mula dia bersama dengan Nabi ialah satu kerabat, tak ada apa masalah, rapat. Kemudian dia susu dengan Nabi kita juga, dengan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kan, Halimatus Sa'diyah menyusukan Nabi kita, termasuklah menyusukan dia pun sama juga Abu Sufyan. Itu sebab Abu Sufyan tu ada dua. Satu Abu Sufyan bin Harb, satu lagi Abu Sufyan bin Al-Haris. Tapi sebab bila Nabi kita berdakwah tentang Islam, dia orang yang paling kuat memusuhi Nabi. Sehinggalah setiap apa-apa yang untuk memusnahkan Islam, nak bunuh Nabi, dia antara orang yang utama, perancang. Jadi sampailah satu masa memang bila Islam itu berkembang sehinggalah kepada pembukaan kota Mekah. Jadi isteri dia berkata kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan kata, aku nak lari ni. Kalau aku ni ditemui oleh orang Islam, memanglah dia kata sudah pasti orang Islam akan bunuh aku. Suami dia, isteri dia kata, apa bang, buat apa kau menentang, sedangkan Muhammad tu bukan orang lain dengan kau. Apa kata kita masuk Islam? Akhirnya dia masuk Islam. Maknanya lambat kan? Tahun ke-8 Hijrah dia masuk Islam. Kemudian dia cari Nabi kita, dia ajak hamba dia cari.
pakai tutup muka ni kan, nampak mata, tapi Nabi kenal mata dia. Walaupun dia tertutup, Nabi kenal mata dia. Bila Nabi tengok Abu Sufyan ni, Nabi tak pandang muka dia. Kemudian sama juga dengan Sayyidina Abu Bakar, sama juga dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, termasuklah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah bapa saudara dia juga. Bertemu dengan Sayyidina Abbas, dia kata, wahai bapa saudaraku, kenapa kau tak boleh nak berbincang dengan aku pasal ni? Sedangkan aku telah memeluk agama Islam. Kenapa Nabi buat macam ni kat aku, sedangkan aku masuk Islam? Tapi mereka pun tak nak memberikan jawapan. Sama juga dengan Sayyidina Ali. Sebab bila Nabi memberikan respon ataupun reaksi yang macam tu, memang semua sahabat pun ikut sekali. Sampailah satu masa bila dalam peperangan Hunain, Sayyidina Abu Sufyan ini dia memegang kenderaan Nabi kita, unta dia dalam peperangan tersebut. Pada masa itu memang tentera Islam jumlah dia besar. Yalah, mungkin lebih daripada 3,000 orang. Sebelum tu tentera Islam tak ramai, kan, 1,000, patut kurang 700, 313. Perang Ahzab, tu biasalah di kota Madinah, kan. Jadi peperangan Hunain, ada peperangan yang selepas tu. Peperangan Mu'tah pun 3,000 juga. Jadi dalam peperangan Hunain tu dia satu jumlah, ada kata 7,000, ada kata 12,000. Jadi jumlah dia besar dan luar biasa. Jadi pada masa tu mungkin orang Islam pada masa tu terlalu yakin boleh mendapat ataupun mencipta kemenangan. Jadi masa tu tentera Islam dia jadi kucak-kacir kejap. Jadi Nabi kita kata kepada Abu Sufyan, dia kata, tetapkanlah kedudukan engkau, kita terus mara ke depan. Jadi Nabi tanya kepada sahabat lain, siapakah dia ni? Ya, sebab dia pakai topeng kan. Jadi sahabat ni menjawab, dia adalah sepupu engkau, iaitu Abu Sufyan Al-Haris. Jadi maknanya Nabi dia suka. Bila dia suka, jadi Sayyidina Abu Sufyan ni dia mencium kaki Nabi dan terus jalan, sehinggalah Islam mencatat kemenangan dalam peperangan tersebut. Jadi maknanya Rasulullah SAW memaafkan beliau. Tengok maknanya dalam tempoh yang agak lama tu, permusuhan tu, barulah Nabi kita memaafkan beliau. Sehinggalah lepas tu Nabi puji. Dia kata contohnya bila dia cakap dengan Sayyidatuna Aisyah, kau nak tahu tak siapakah lelaki tu dalam masjid? Jadi Sayyidatuna Aisyah kata apa? Ini adalah Allah dan Rasulnya tahu. Jadi Nabi kita cakap, itu adalah sepupu aku, Abu Sufyan bin Al-Haris. Dialah orang yang datang awal pertama ke dalam masjid, dan orang yang paling akhir balik daripada masjid. Jadi maknanya dia menjadi seorang Muslim yang baik. Jadi masa dia wafat pun dia cakap kepada anak beranak dia, dia kata, aku tidak pernah melakukan apa-apa dosa selepas aku memeluk agama Islam. Jadi maknanya tu dia semasa akhir hayat dia. Maknanya tu okey. Jadi itu berkenaan yang sebelum ni kita cerita, saya beritahu kepada tuan-tuan berkenaan dengan nasihat kepada Rasulullah selepas kewafatan, dan insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan nasihat kepada ataupun bagi para pemimpin kaum muslimin adalah menasihati mereka. Maknanya setakat di sini saja kuliah kita pada malam ini. Sekiranya tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya memohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.